Ridwan Saidi. Saya asalnya bermula dengan sebagai novelis lah, bermula 9 tahun dulu. Kemudian sejak 3 tahun lepas saya mula berkecimpung dengan teater lah. Dan baru-baru ni lah, baru tahun ni saya mula bikin filem feature. Tapi sebelum tu latihan saya ada pernah bekerja sebagai video editor juga. Dan juga banyak rajin buat short film lah selama 10 tahun. Jadi itu latihan saya lah. Mungkin saya boleh kongsi bahawa saya juga koordinator Wayang Budiman. Dan macam Wayang Budiman ni, dia kelab filem yang tayang filem 2 minggu sekali. Dan dia dah 6 tahun. Saya jadi koordinator sejak 3 tahun lepas. Tapi sebelum tu, tayangan di Panca Delima lah. Waktu saya belajar di UiTM. Yang tu tayangan dia dari Isnin sampai Jumaat. Maksudnya dalam sebulan tu ada 20 filem. Jadi kalau bosan-bosan, sebab waktu tu dekat situ hutan simpan, tak ada hiburan. Jadi kadang-kadang, yelah kita tengok je lah filem. Kalau saya masa kecil, macam orang lain lah. Macam kita kadang-kadang tengok filem mega movie ke apa, pre-release action movie, dan kita ada VHS, kita rakam. Dan mungkin saya boleh kongsi juga, mungkin pendedahan yang lebih sikit waktu saya belajar kat U lah. Saya banyak, waktu tu zaman DVD, saya banyak pergi, saya belajar kat Bota Architecture waktu tu. Jadi selalu bila saya nak balik KL, balik rumah, saya selalu singgah Tanjung Malim lah, ada satu kedai DVD ni. Jadi kat situ saya banyak jumpa filem-filem yang aneh-aneh lah. Waktu tu bila kita beli DVD, dia macam beli kaset. Dia bukan macam zaman sekarang yang sebelum kita beli benda, kita dah boleh check internet dulu, review ke. Waktu tu kita just tengok cover, kita tengok judul, kita tak pasti apa, just beli je. Ada 2 filem yang saya rasa penting lah untuk saya. Satu ni judulnya Meshes of the Afternoon, atau DVD filem kompilasi Maya Deren. Dia seorang pembikin eksperimental dan independent US lah tahun 40-an. Dan yang satu lagi judulnya Koya Niskatsi. Dia macam dokumentari tapi dia tak ada plot, dia tak ada cerita. Jadi saya rasa 2 filem ni, kadang-kadang pendedahan awal saya terhadap filem tu, dia secara langsung baru saya, bila saya fikir balik, dia reflect dengan filem yang baru saya buat ni lah, yang apa, Tiada Cinta Selama Muda. Filem tu dia tak ada naratif sangat, dia tak ada plot, dan dia ada bermain dengan gerak tari dan ada dalam Maya Deren. Jadi secara sedar atau tak sedar, kadang-kadang kita buat filem, apa pendedahan awal kita tu keluar dalam apa yang kita buat. Jadi macam itulah. Saya dulu waktu saya menulis novel, kami dengan buku, saya bermula dengan buku fiksi, kemudian dengan Muka-Mukain. Tapi ada satu tahun 2014, buku fiksi Amir Muhammad lah, yang digerakkan oleh Amir Muhammad. Ada macam nak hantar salah seorang penulis dia setiap tahun. Dia macam satu inisiatif lah ke mana-mana dalam dunia. Dan waktu 2014 tu saya terpilih. Jadi Amir pun propose kepada dia, nak pergi tak kat World Cup, FIFA World Cup di Brazil. Dan saya pun nak je lah. Tapi syaratnya saya kena siapkan novel. Tapi menariknya Brazil ni di Rio de Janeiro lah. Saya pergi selama sebulan. Waktu tu bulan Ramadan. Dan bagi saya menarik, kenapa saya pilih untuk pergi ke di sebalik tu, sebab Brazil tu betul-betul kat belakang Malaysia. Kalau bumi ni bulat, saya macam pergi ke satu tempat yang sangat paling jauh lah macam. Dan bila saya kat situ, sebenarnya saya ada satu perasaan yang sangat, rindu yang sangat kuat. Dan dah lah bulan Ramadan. Saya balik naik kapal terbang tu, travel dia pergi 3 hari, balik 3 hari. Tapi balik-balik je terus pagi raya. Maksudnya dia punya adventure tu macam, saya tak tahu nak jelaskan. Tapi kadang-kadang kita terlalu di rumah, kita tak sedar. Bila kita dah jauh tu baru kita sedar tentang Wayang Budiman yang saya sebut tadi. Ia digerakkan oleh Dr. Norman dan juga Azharul Azmir lah. Jadi gabungan dua tu membentuk satu tayangan lah yang berkala. Dan menariknya, tayangan filem Wayang Budiman ni, dia banyak tayang filem-filem lokal yang sebenarnya lagi susah nak cari. Kalau filem luar negara, eksperimental mana pun boleh je kita cari. Tapi filem lokal sebenarnya yang paling susah nak ditemui. Dan di sini macam menariknya untuk pendedahan kepada saya lah. Macam ada filem yang saya suka lah. Satu ni judulnya Darakula, Arhan Mat Sentul. Dia filem terakhir Cathay Chris kat Singapura lah, tahun 73. Dan feeling dia, pelakon dia Ahmad Jais. Feeling dia rasa gothic dan macam silent movie. Jadi dia macam menarik. Dan selain tu, antara filmmaker lokal yang saya suka, seorang ni Hussein Hanif dan Ramon Estela. Dia orang Filipina. Ada banyak lah. Yang tu yang menarik lah, dapat pendedahan filem-filem hitam putih. Contohnya saya boleh kongsi lah filem yang saya suka, Bunga Tanjung, Ramon Estela. Kemudian kalau Hussein Hanif, macam semua filem dia best. Kepelbagaian ni penting. Bukan apa, sebab bila saya tonton filem, sebab pendedahan saya banyak. Dan itu pentingnya, saya rasa penting untuk tiada kadang-kadang prejudis tu, sifat prejudis terhadap filem non-naratif. Sebenarnya saya tak pasti adakah Tiada Cinta Selama Muda ni filem yang tanpa naratif pertama di Malaysia ke. Di luar negara, saya banyak je tonton filem-filem yang tiada naratif. Jadi maknanya bagi saya yang penting, macam kita kena menghargai yang filem juga macam orang, ada pelbagai bentuk, ada pelbagai jenis. Tapi masing-masing kena memenuhi tuntutannya lah. Untuk filem yang awal-awal ni, saya lebih nak kongsikan perasaan je. Dan saya kena buat betul-betul sampai, mungkin kita harap lah benda tu sampai. Jadi sinema Malaysia mungkin pada saya, itulah macam orang tadi, dia macam dia kena pelbagai. Sebab kita orang Malaysia sendiri macam pelbagai. Kalau cakap, yelah selalunya orang guna konteks Cina, Melayu, India, lain-lain. Tapi Cina, Melayu, India tu, dalam tu sendiri macam-macam. Yang Tiada Cinta Selama Muda ni menariknya, konsep ni dari teater. Teater ada satu konsep yang dinama dia device play.
di mana sekumpulan orang dia collaborate bersama tanpa skrip, maknanya kita bincang sama dan kita buat sesuatu dan kemudian kita susun. Untuk filem pertama saya ni saya gunakan teknik itu dan saya bersyukur ia diterima oleh Singapore International Film Festival. Bukan apa, sebab saya sendiri terkejut sebab filem tu sendiri bagi saya sendiri aneh, sebab saya sendiri masa dah siap filem tu saya tak pasti dia ni dokumentari ke fiction ke. Saya sendiri tak tahu nak melabelkan dia apa sebab dia bentuk yang saya sendiri kurang pasti. Jadi dengan adanya penerimaan sebegitu dan sebelum tu Kuman Pictures Challenge, kita menang special mention juga. Jadi adanya macam satu bentuk penghargaan. Jadi kita rasa mungkin kita ni, sebab kita keliru, kita kita macam sebagai seniman kadang-kadang kita main buat je, kita sendiri kita tak pasti apa kita buat. Tapi bila ada orang macam perasaan tu sampai kepada satu orang lain, dia macam menarik lah bagi saya. Bagi saya sebab saya bermula dengan sastra. Jadi dalam sastra kadang-kadang ada puisi atau kita orang Melayu ada pantun. Bagi saya kadang-kadang benda yang lama ni, purba ni, kita pun tak tahu siapa yang cipta tapi dia indah. Dan saya membayangkan filem saya lebih mendekati macam puisi lah. Macam kadang puisi ni, kadang kita baca kita tak faham. Memang susah nak faham puisi ni, tapi kalau perasaan tu jadi. Tapi kalau perasaan tu tak jadi, tak jadilah, mungkin orang tu perlu baca di lain kali. Jadi bila saya buat filem sebenarnya, terutamalah Tiada Cinta Selama Muda, sebab dia tak ada naratif, dia tak ada story, dia tak ada plot. Jadi perasaannya saya membayangkan dia lebih mendekati puisi. Tapi sudah tentu saya faham lah, macam bukan semua orang boleh menerima sesuatu yang tanpa story, sebab orang kita lebih terdedah dengan sesuatu yang ada story. Yang Tiada Cinta Selama Muda ni ia dibuat tanpa skrip. Maknanya bukan apa, saya ada penulis juga, saya bermula sebagai penulis. Bila saya buat teater selalu saya ada stage play dulu. Dan kalau secara konvensional kalau orang buat filem, ialah bermula dengan skrip. Masalah dengan skrip lah, kalau saya tulis satu line je, dia datang dengan beban dana. Contoh kalau saya tulis skrip tu macam sebuah kereta terbakar di dalam hujan di lebuh raya, terus berapa banyak duit yang kita diperlukan untuk melaksanakan scene adegan itu. Jadi untuk projek Tiada Cinta Selama Muda, dia satu macam latihan lah untuk orang yang macam mungkin tidak berdana. Kami bergerak secara kolektif dan tak melibatkan beban kos tu. Macam kami masing-masing ada contribute apa yang boleh. Jadi di situ saya rasa gerak kerja tu membolehkan kita untuk buat eksplorasi tu tanpa ada memikirkan nak pusing modal. Tiada Cinta Selama Muda kita memang develop untuk diri sendiri dan kita macam bersyukur sebab dia diterima untuk ditayangkan. Maknanya kalau sebagai pembikin filem digital, kalau tak diterima oleh festival, mungkin kita upload YouTube ke, online ke, atau jual DVD ke. Tapi sebab festival ni dia terima, dia akan buatkan DCP, dia buat screening dalam panggung. Jadi kita yang tak tahu apa-apa pasal gerak kerja flow sinema ni, macam kita dapat belajar. Jadi saya sangat bersyukur. Bukan apa, sebab saya seronok sebab filem yang saya buat untuk suka-suka ni dapat ditayang di panggung.